Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada para penonton yang bersama kami di platform Nextstep TV dan juga Nextstep Malaysia pada hari ini. Apa khabar semuanya? Kami doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Okey. Baik, dalam pertemuan kali ini untuk edisi respon untuk minggu ini kita akan bersama dengan yang berbahagia Dr. Abdul Mukib Muhammad yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Sosial Budaya Melayu Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat, Doktor, ya? wabarakatuh. Sihat, alhamdulillah. Macam inilah. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, kerana sudi bersama dengan kita dalam ruangan respon untuk minggu ini. Dan kita pada minggu ini kami ingin mendapatkan respon daripada Doktor tentang banyak perkara, tetapi dalam ruang lingkup dikatakan kebangkitan Melayu, pembelaan terhadap Melayu dan sebagainya. Itu di antara skop yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baik, soalan pertama yang ingin kami dapatkan respon daripada Doktor sendiri tentang kewujudan parti politik ataupun gabungan-gabungan parti politik yang kebanyakannya mendakwa ataupun mentakwilkan bahawa mereka ini membawa agenda untuk membangunkan umat Melayu ini sebagai agenda utama perjuangan mereka. Apa respon Doktor tentang isu ini? Pertamanya, terima kasih kepada Next Step Sama-sama. Malaysia atas undangan. Baik, sebenarnya bila kita cakap apa dakwaan bahawa mereka ini memperjuangkan, ingin memartabatkan Melayu dan Islam dan sebagainya, itu satu benda yang baguslah. Cuma pada saya kita kena nilai dari sudut pembawaan dan juga pendekatan tersebut. Pada saya itu lebih penting berbanding dengan apa yang diucapkan dengan apa yang sepatutnya berlaku. Pada saya itu yang lebih utama berbanding dengan apa yang terzahir itu. Ya. Baik. Bagaimana Doktor melihat dengan pelbagai naratif yang dibawa oleh banyak parti-parti politik ataupun gabungan-gabungan parti politik yang kalau kita ikutkan sekarang ini suka sangat membangkitkan kemarahan orang-orang Melayu. Adakah itu merupakan di antara cara mereka untuk menarik sokongan Melayu Islam? Kalau kita lihat sebelum ini isu tabung haji dipermainkan, dan yang terkini kalau kita lihat isu pengerusi Felda, fitnah dan sebagainya dijadikan untuk menjadi bahan membangkitkan kemarahan orang Melayu. Dan itu merupakan satu kewajaran yang berlaku untuk kononnya membela Melayu. Yang saya rasa rakyat Malaysia pun melihat bahawa Melayu tetap juga tidak terbela dengan golongan-golongan seperti ini. Respon Doktor? Saya setuju dengan pandangan moderator tersebut. Ya. Sebab sebenarnya isu tentang Melayu Islam ni sebenarnya isu yang sudah pun lama dibangkitkan, disebutkan. Ya. Baik. Tetapi ada juga banyak isu-isu yang dipolitikkan. Kita harus membezakan antara isu yang dipolitikkan dan juga isu yang melibatkan dasar yang sebetulnya. Baik. Sebagai contoh, kalau kita lihat isu kebudayaan, tentang bahasa kebangsaan, Betul. kita bercakap tentang kemiskinan Melayu, tentang pemilikan, benda-benda yang pemilikan aset ataupun pemilikan rumah di bandar, yang mana pada saya perkara ini lebih bersifat mendasar, ada substannya di situ. Tetapi perkara ini tidak dibangkitkan walaupun melibatkan hal-hal yang bersifat kerana dianggap perkara ini tidak begitu penting. Tetapi yang dimainkan ialah isu-isu yang melibatkan, pada saya lihat ini tidak lebih sekadar untuk mendapatkan sokongan politik dan juga untuk mengekalkan kuasa. Kalau kita lihat pandang ke Ya. belakang, kita campak sedikit ke belakang, bahasa kebangsaan sebagai contoh. Hmm. Bagaimana kita melihat setelah puluhan tahun kita merdeka, isu Ya. bahasa kebangsaan, walaupun dulu dimainkan oleh UMNO, Ya. kemudian dimainkan oleh ramai pihak, kita perlu berlaku jelas tentang perkara itu, tentang Mhm. bahasa kebangsaan. Selalu Ya. dimainkan tentang sekolah kebangsaan, tentang Ya. sekolah jenis kebangsaan, Mhm. selalu dimainkan. Tetapi seolah-olah tidak ada noktah, tidak ada penyelesaian di situ, tetapi Mhm. terus-menerus dimainkan ataupun pada saya kemungkinan mereka ini sengaja tidak menyelesaikan isu tersebut untuk mendapatkan sokongan-sokongan politik sahaja. Adakah Doktor merasakan bahawa maaf kalau saya menggunakan bahasa mengatakan bahawa mungkin Melayu ini ramai di antara kita yang tidak faham tentang perlembagaan Malaysia, tentang
apa itu perlembagaan, perkara-perkara yang fasa-fasa yang terlibat tentang Raja-Raja Melayu, tentang agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa kebangsaan, bahasa Melayu, adakah kerana mereka tidak memahami kedudukan sebenar, maksudnya keterjaminan fasa itu, perlembagaan itu menjadikan mereka rasa apa yang dibawakan, naratif-naratif yang kononnya menggugat kedudukan Melayu itu mungkin boleh berlaku, atau bagaimana, Doktor? Dia ada dua faktor lah kalau Baik, kita baik, bincang secara akademiknya. baik, Dari sudut perlembagaan itu satu satu hal lah. Pada saya baik, dalam perlembagaan itu tidak lagi menjadi pertikaian. baik. Kita sudah pun jelas tentang kedudukan istimewa orang Melayu, tentang beasiswa, tentang institusi-institusi yang melibatkan Melayu Islam tentang raja kan. Itu Ya, tidak lagi menjadi pertikaian. baik. Tetapi dari sudut politiknya, orang Melayu dia ada satu lagi sifat yang dia nak lihat dalam satu-satu parti politik tersebut, iaitu kepercayaan dan juga keyakinan Baik. bahawasanya satu-satu parti politik itu mampu ataupun dilihat mampu untuk melindungi kepentingan mereka. Jadi apabila dilihat mampu untuk melindungi kepentingan mereka itu, maka di sinilah ruang-ruang yang diambil oleh beberapa pihak, sama ada pemimpin-pemimpin yang tertentu ataupun parti politik yang tertentu, untuk memperlihatkan yang mereka sebenarnya mampu untuk melindungi kepentingan Melayu, walaupun secara hakikatnya kita perlukan satu perlindungan, satu kepentingan yang lebih substantif, ya, yang bersifat ekonomi dan juga material, sebab kita sudah pun terkebelakang dalam soal ini begitu lama tapi tidak diselesaikan. Pada saya ini ialah isu yang perlu untuk kita lihat, sebab baru-baru ini pun saya lihat ada seorang tokoh politik, ya, Hmm. yang lama, seorang negarawan pada anggapan Ya. kita, Tun Mhm. Dr. Mahathir, Mhm. membuat proklamasi Melayu. Sedangkan Ya. sebelum ni kita sudah pun lihat banyak proklamasi, kita sudah pun lihat banyak kongres, ya, Kongres Maruah Melayu dan sebagainya, Mhm. dilontarkan banyak, ya, tuntutan-tuntutan yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan PH ketika itu. Mhm. Tapi ketika PN menjadi kerajaan sekalipun, perkara itu tidak Ya. mampu ditunaikan. Itu kita lihat, sebenarnya perkara ini ialah isu politik sahaja. Dan malang sekali kita terperangkap, ramai antara kita, orang Melayu khususnya, Mhm. terperangkap dengan permainan-permainan politik ini, sehingga mereka tidak mampu untuk menilai dengan secara baik apa yang sepatutnya mereka ingin capai dan apa desakan dan tuntutan yang perlu mereka kemukakan kepada parti politik. Bukan sahaja sekadar slogan untuk mengangkat secara membuta tuli tersebut. Ya. Itu pandangan saya secara umum. Bercakap tentang terperangkap, orang Melayu terperangkap ini, Doktor. Kalau kita lihat sekarang ini isu 3R, walaupun diberikan pelbagai amaran, malah seolah-olah ia makin menarik perhatian untuk dilakukan. 3R ini menjadi tunggangan parti-parti Melayu yang mendakwa mereka membela Melayu. Adakah dengan 3R ini sahaja merupakan di antara, macam Doktor katakan tadi, Melayu mudah terperangkap untuk membuat keputusan, atau bagaimana? Um, Pada saya soal dia melibatkan perkara yang paling asasi ialah Baik. soal identiti, ya, soal Mhm. identiti yang kita masih lagi tidak selesai sehingga sekarang, ya. Tentang pembinaan negara bangsa, kita perlu menuju ke arah situ, ya. Perlu Baik. menuju ke situ. Tetapi dalam masa yang sama, soal identiti ini dia tidak boleh perlu kepada penglibatan semua pihak, bukan daripada parti politik sahaja. Baik. Sebab apabila dikemukakan oleh parti politik sahaja, dia hanya akan tertumpu kepada isu-isu yang mereka tidak faham sebenarnya apa asas kepada permasalahan dekat negara kita. Baik. Masalah negara kita ini, kita tidak menyelesaikan isu yang paling asasi, iaitu soal identiti. Apa identiti nasional kita dan sebagainya. Jadi apabila isu identiti ini tidak diselesaikan, maka dia menjurus kepada banyak pihak, um, terbuka kepada pelbagai tafsiran Mhm. dan terbuka kepada eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Dan pada saya dengan uh, untuk kerajaan Madani sekarang ini sebagai contoh, ya. Pada saya perkara ini perlu untuk dipertimbangkan, walaupun itu tidak, walaupun ada masalah lain yang lebih mendesak sekarang ini, tetapi jalan untuk menyelesaikan perkara itu perlu untuk kita jelaskan lah, perlu kita kemukakan supaya kita nampak setidak-tidaknya ada perancangan untuk menuju ke arah itu, moderator. Mhm.
Baik, kalau kita lihat yang memperjuangkan Melayu Islam yang sentiasa menyebut tentang Melayu Islam, membela agama, membela bangsa dan sebagainya. Kalau kita lihat yang sekarang kita nampak adalah gabungan Perikatan Nasional. Tetapi doktor, sebagai orang yang saya pasti doktor sentiasa mengikuti perkembangan politik di negara kita ini. Pandangan respon daripada doktor sendiri tentang gelombang yang dikatakan bahawa kebangkitan Melayu bersama dengan Perikatan Nasional ini, sejauh mana kebenaran agenda ataupun gagasan yang dibawa mereka itu setakat ini? Adakah telah pun diterjemahkan sebelum ini dalam pentadbiran mereka atau bagaimana? Secara jujur ini saya katakan saya tidak lihat sebarang bentuk perubahan daripada Baik. agenda yang mereka cuba laksanakan. Mhm. Um, kalau kita mudahkan perbincangan ini, Ya, kita ambil saja contoh bagaimana isu-isu yang mereka lontarkan ketika PH menjadi kerajaan, ya, ketika mereka menjadi pembangkang. ya, Sebagai contoh isu pakaian pramugari, sebagai contoh. betul. Di mana pakaian pramugari ketika PN memerintah tidak juga diselesaikan, ya. Ya, Ataupun kita lihat isu apa, isu tentang Akta 355 yang ya. dimainkan, ya. Di mana Akta 35? Akta 355 ketika PN memerintah. Jadi pada saya kita perlu membuat pertimbangan tersebut, kita perlu membuat perbandingan tersebut, ya. Isu-isu yang mereka lontarkan, adakah mereka mampu selesaikan isu tersebut? Cuma malang sekali, ya, malang sekali apabila kerana isu tersebut, ya, tidak apa orang kata, ya, um, gagal difahami kelemahan-kelemahan tersebut, isu yang dibangkitkan tersebut tidak sampai kepada orang Melayu kebanyakan. Hmm. Pada peringkat awal, sangkaan saya ingat orang Melayu akan tersedar setelah mereka lihat Perikatan Nasional menjadi kerajaan ketika itu dan isu yang dibangkitkan ketika itu mampu diselesaikan ataupun tidak, mereka Ya. akan mereka akan membuat penilaian di situ. Tapi malang sekali perkara itu tidak semudah itu. Politik tidak Hmm. sekadar pertukaran kerajaan. Perlu ada komunikasi yang jelas, perlu ada Ya. bermacam-macam faktor yang menjelaskan, yang membuatkan perkara itu tidak sampai kepada Hmm. pihak yang sepatutnya tahu dan sedar tentang agenda dan juga gagasan yang mereka cuba sebutkan ketika mana mereka menjadi pembangkang dulu. Hmm. Baik, kalau kita lihat doktor, situasi sekarang ini kalau kita lihat ialah apabila banyaknya tumbuhnya parti-parti Melayu yang mendakwa mereka membawa Melayu dan sebagainya, apabila terlalu banyak ini rasanya ada di antara mereka yang seolah-olah merasakan mereka terpaling Melayu dan mereka yang terpaling Islam dan akhirnya kerosakan itu berlaku dengan cara tuding menuding antara satu sama lain, terutamanya apabila kita nak menghadapi PRN untuk 6 negeri yang saya rasa 4 daripada 6 negeri adalah negeri yang dianggap sebagai majoriti Melayu. Apa yang doktor ingin perkatakan tentang mereka yang seolah-olah merasakan mereka terpaling Islam dan terpaling Melayu yang rata-rata kalau dilihat secara mata kasar surface-nya tiada apa-apa perubahan yang berlaku. Doktor. Um, saya mengukur uh, saya mengukur prestasi Baik. ataupun gagasan yang dilontarkan itu melalui Mhm. dasar-dasar yang dikemukakan. Ya. Baik. Sebagai contoh, bila ada beberapa pihak, sebagai contoh beberapa nama besar, saya lupa, Syed Mhm. Hussein Ali sebagai contoh, ya. Baik. Syed Hussein Ali tidak menonjolkan, Dr. Syed Hussein Ali tidak menonjolkan dirinya sebagai seorang Melayu, Baik. tidak menonjolkan dirinya sebagai seorang Melayu, tetapi melalui tindakannya itu, sebagai contoh dengan ideanya itu, akhirnya mampu terlaksana idea Akta Bahasa Kebangsaan, mampu terlaksana Universiti Kebangsaan Malaysia, mampu terlaksana satu polisi um, pembangunan di bandar, yang mana ketika itu miskin bandar yang majoritinya Melayu ini sudah pun disingkirkan atas sebab tiadanya dasar pembangunan yang kukuh, yang lebih stabil, ya. Dan pada saya perkara itu lebih perlu dinilai, ya. Cuma masalah aja juga dengan kesedaran politik ini, kerana pendidikan politik orang Melayu ini juga sebenarnya agak lemah, ya. Peringkat sekolah kita tidak bincangkan isu ini dengan baik. Jadi um, isu yang lebih mendasar itu tidak dinilai sebagai satu isu yang penting. Sedangkan perkara itu menjadi satu isu yang memang orang kata apa, Mhm. um, memberi manfaat yang paling besar
Mhm. dan akan memainkan masa, akan memberi kesan kepada beberapa generasi. Ya. Tetapi perkara itu tidak menjadi pertimbangan, tetapi ialah seperti yang kita lihat hari inilah yang Mhm. berlaku. Orang Melayu kebanyakannya bercakap tentang isu ya, 3R raja, Mhm. tentang agama, tentang bangsa tersebut. Ya. Ya. Mhm. Baik, bercakap pula tentang generasi akan datang. Doktor, tidakkah merupakan satu kebimbangan kepada kita untuk generasi akan datang? Apabila kita lihat, apabila terlalu banyak parti Melayu berada di dalam ruang lingkup landscape politik di Malaysia ini, sehingga kan orang Melayu, terutamanya generasi muda, merasa confused. Parti mana yang sepatutnya mereka pangkah setiap kali mengundi untuk memastikan nasib mereka terbela. Dan akhirnya apa yang kita lihat adalah apabila terlalu banyak maka undi itu berpecah dan sebagainya dan akhirnya Melayu akan menghadapi kerugian terutama generasi yang akan datang. Kau respon doktor di situ? Pada saya, banyaknya parti politik ini satu perkara Baik, yang bagus untuk demokrasi. baik, Ya. baik. Saya ambil pandangan yang sebegitu. Mhm. Soal berlakunya perpecahan undi dan sebagainya itu perkara yang lumrah. Baik. Cuma dari sudut politik pilihan raya, dari sudut pengundian sebagai contoh, Mhm. kebiasaannya undi Melayu ini hanya akan pergi kepada parti yang dilihat stabil Baik. kepada pada pandangan mereka, yang dilihat Mhm. mampu untuk melindungi kepentingan mereka. Mhm. Maka kebanyakan, kalau ada sekalipun parti-parti Melayu yang lain, seperti contoh Putra dan sebagainya, itu hanyalah sebagai pada saya seperti melukut di tepi gantang, ya, bahasa Mhm. peribahasanya. Ya. Ada pun tidak bertambah, kurang pun tidak tiada pun tidak berkurang, ya. Mhm. Jadi um, perlawanan ataupun persaingan utamanya ialah melibatkan persaingan parti-parti politik utama yang Mhm. dihadiri oleh pemimpin-pemimpin utama itu sahaja. Meskipun ada banyak parti-parti politik Melayu yang lain. Cuma pada saya Ya. ini satu perkembangan yang menarik, ya, sebab Baik. dari sudut politik pilihan raya, dari sudut amalan pilihan Mhm. raya, sebab Ya. orang Melayu didedahkan bahawasanya um, kita boleh pelbagaikan, kita boleh perbanyakkan parti politik, tetapi dalam masa yang sama kita sepatutnya boleh bersama dalam beberapa isu yang asasi. Tetapi perkara itu melibatkan pendidikan yang baik lah, terutamanya Ya. daripada pada peringkat yang lebih bawah. Uh, saya rasa itu saja respon saya tentang perkara Baik, itu. PRN untuk 6 negeri yang akan diadakan tak berapa lama saja lagi ni doktor. Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan dan Kedah di antara dikatakan 4 negeri yang dipelopori oleh orang Melayu daripada 6 negeri yang bertanding yang mengadakan PRN. Sejauh mana doktor melihat akan berlakunya perubahan dalam untuk 4 negeri itu sokongan Melayu terhadap kerajaan Madani dan saya difahamkan baru saja kenyataan dikeluarkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man dari PAS yang mengatakan bahawa penyelidik meramalkan gelombang Perikatan Nasional pada PRN didapati akan menjadi lebih besar berbanding dengan PR15. Respon doktor di situ? Okey. Ini soalan yang menarik, ya, moderator, untuk kita lihat. Baik, Sebab dari sudut politik, orang politik dia akan dakwa macam-macam, ya. baik. Dia akan dilihat untuk berpihak kepada mereka, itu sudah tentu, ya. Ya. Tapi realitinya macam mana? Pada saya gelombang ketika mana PRU15, ya, PRU yang Baik. lepas itu sudah tidak lagi mampu dicapai dalam PRN kali ini. Mhm. Faktornya kerana pertama kita lihat kepada undi anak muda. Baik. Undi anak muda pada saya pada PRU15 yang lalu itu berlaku atas beberapa faktor, ya. Faktor yang pertama, faktor kelemahan Pakatan Harapan sendiri, itu yang Ya. pertama. Dan yang kedua ialah faktor kerana undi anak muda ini dia begitu fragile. Peringkat awal mungkin mereka tidak ada kesedaran. Ya. Peringkat awal mungkin mereka hanya mengikut-ikut apa tu undi dikemukakan, undi yang dibuat, pilihan yang dibuat oleh ibu bapa mereka. Tapi Betul. undi anak muda ini sebenarnya pada saya pada PRU yang lepas itu hanyalah satu undi singgahan sahaja. Undi singgahan. Dia akan singgah kepada Parti Perikatan Nasional, dan saya lihat dalam dalam PRN nanti um, undi anak muda akan berpecah, tidak lagi akan solid kepada Perikatan Nasional ataupun gelombang hijau seperti mana PRU 15 yang Mhm. lalu. Mhm. Sebab
dalam PRU yang lepas itu, antara isu yang dimainkan adalah tentang isu identiti, ya, tentang politik Ya. identiti ini, tentang Mhm. Melayu Islam ini. Tetapi dalam ketika mana Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, sudah Mhm. pun berlaku beberapa perubahan itu. Baik. Perubahan dari sudut bagaimana Anwar Ibrahim sendiri, ya, sudah pun uh, mengemukakan beberapa gagasan, ya, Mhm. yang dilihat lebih bersesuaian dengan etnik yang pelbagai dekat Malaysia ini, dan juga isu-isu yang cuba dibangkitkan oleh pembangkang ketika ini um, sudah pun diselesaikan secara segera, direspon secara segera Mhm. oleh pihak kerajaan. Pada Ya. saya itu memainkan satu peranan yang cukup besar dalam Mhm. penentuan undi-undi, terutamanya daripada kelompok anak muda ini. Jadi pada saya, Mhm. cuma untuk di beberapa kerusi ini, di beberapa Mhm. negeri, Ya. mereka akan lebih kepada pengekalan status quo sahaja. Baik. Misalnya di Kedah, Terengganu, Kelantan dan sebagainya, status quo, tidak akan berlaku perubahan kerajaan. Tetapi yang perlu kita lihat ialah sokongan itu. Kita nak melihat peralihan undi yang sebelum ini pergi kepada Perikatan Nasional itu, adakah berlaku peralihan undi tersebut? Kalau Baik. berlaku, maka kita dapat lihat bahawasanya politik-politik yang cuba dimainkan sebelum ini mungkin akan sebenarnya sudah tidak lagi relevan dan sebagainya, dan mampu diselesaikan. Image itu, propaganda itu mampu diselesaikan dengan dalam kerajaan Madani sekarang ini. Mhm. Baik, soalan terakhir, hendak dapatkan respon daripada doktor tentang politik identiti yang doktor sebutkan tadi, terlintas di fikiran saya, apabila identiti memfitnah dan mentakfirkan uh, apa ni, takfiri ni yang sangat menakutkan di Malaysia, apabila baru-baru ini salah seorang daripada pemimpin PAS yang mengatakan bahawa mereka yang uh, melawan parti PAS di negeri dalam PRN akan merupakan di antara musuh Allah dan sebagainya. Ia menjadi satu orang kata tamparan hebat kepada mereka yang mungkin tidak bersama dengan PAS, mungkin tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Mereka merasa itu merupakan satu penghinaan, itu merupakan satu tuduhan, seolah-olah mengkafirkan mereka. Jadi, adakah dengan cara ini wajar untuk sesebuah parti melabelkan musuh mereka sebagai musuh Allah hanya semata-mata untuk meletakkan bahawa mereka merupakan pejuang Islam, Melayu dan sebagainya? Respon terakhir daripada doktor. Pada saya, kita semua sudah pun tahu jawapan Baik. tentang Mhm. perkara tersebut. Ya. Dan saya lihat sebenarnya sudah pun ada perubahan. Baik. Maknanya apabila ada segelintir pihak yang cuba meletakkan imej Islam versus non-Islam, ataupun kafir bukan kafir dalam dalam suasana politik demokrasi kita ini, sudah pun ada respon-respon secara dalaman, secara internal yang menyanggah pandangan tersebut. Yang menjadi kerisauan saya ialah sekiranya takfiri ini, budaya kafir mengkafir ini, Mhm. berlaku secara dasar dan diterima secara umumnya di dalam Ya. satu-satu parti politik. Pada saya itu kerisauan. Mhm. Tetapi saya lihat gejala takfir ini sudah tidak relevan dalam politik sekarang ini. Mhm. Dan kita sudah pun lihat bagaimana gejala takfiri ini sudah pun merosakkan ummah, merosakkan masyarakat kita puluhan tahun. Ya. Mhm. Daripada zaman Amanat Haji Hadi dulu, Ya, ketika 1981. Mhm. betul. Sehinggalah Mhm. mereka bersama balik dengan UMNO, barulah Mhm. dapat diselesaikan, dinoktahkan gejala takfiri tersebut. Mhm. Jadi pada saya, masyarakat sudah pun mula menilai perkara tersebut. Mhm. Dan parti politik sebenarnya, pemimpin-pemimpin politik sendiri pun sudah mula berhati-hati Ya. dalam mengungkap hal-hal yang melibatkan takfiri dan sebagainya. Pada saya itu sudah pun menunjukkan ada perubahan tersebut, Mhm. dan masyarakat sudah pun bijak, dan saya rasa mungkin dalam beberapa tahun yang akan datang kita tak akan dengar lagi gejala takfir ini berlaku dalam kancah politik Malaysia ini.
moderator. Ya betul, dan begitu juga sebenarnya yang kami diharapkan oleh mereka yang berada dalam keadaan sekarang ini. Saya yakin ramai rakyat Malaysia yang mengharapkan supaya agenda mentakfiri ini, dan juga rakyat Malaysia sendiri kalau boleh ubah minda mereka untuk tidak lagi melayan orang kata naratif-naratif sedemikian. Baik, terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kita dalam respon untuk kali ini. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi Doktor. Selamat bertugas daripada kami di Next Step. Terima kasih. Okey, terima kasih Next Step. Terima kasih Baik, terima kasih. Itu dia para penonton, diskusi kita bersama dengan yang berbahagia Dr. Abdul Mukid Mohamad yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Sosial Budaya Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Jika kita bertemu lagi pada minggu depan. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera. Jumpa lagi.